Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda sedang menonton sorotan berita mingguan ditemani saya Fatin Soya Cincau. Apa khabar semua? Antara berita yang akan diketengahkan dalam video minggu ini, apa tawaran yang disediakan oleh U-Mobile untuk pelan jalur lebar tetap? Samsung akan keluarkan Galaxy S21 FE tapi ada kabar kurang menarik tentangnya. Ciri apa yang diketengahkan di aplikasi Caltex Go dan banyak lagi isu lain yang akan diketengahkan. Tetapi sebelum saya kongsikan berita dengan lebih lanjut, saya nak jawab satu komen dari video saya minggu lalu iaitu dari Ikhmal Nazmi. Soalannya, kalau kamera smartphone, mana lagi penting? Sensor besar ke atau megapiksel tinggi? Hai Ikhmal, sensor lebih penting kerana ia memainkan peranan untuk menghasilkan gambar yang cantik. Sensor ni ialah komponen yang terima cahaya melalui lensa dan tukarkan ia kepada gambar digital. Jadi, lebih besar saiz sensor, lebih banyaklah tangkapan cahaya dan gambar pun akan jadi lebih baik. Megapiksel tu petak-petak kecil dalam gambar. Bila megapiksel tu tinggi, kita bolehlah ubah saiz gambar tanpa mengganggu resolusi dia. U-Mobile telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Alor Teknologi Sendirian Berhad. Alor, penyedia perkhidmatan infrastruktur telekomunikasi dan anak syarikat milik penuh Tenaga Nasional Berhad. Dengan kerjasama ini, U-Mobile boleh guna infrastruktur milik Alor untuk menawarkan pelan jalur lebar gentian U-Mobile yang dipanggil Ultra Unlimited Home Fiber Broadband. Untuk permulaan, pelan ini disediakan di kawasan rumah terpilih di Melaka, Cyberjaya, Perak dan Kedah. Sebagai tawaran pengenalan, U-Mobile tawarkan diskaun 50% untuk pelan terpilih bagi tempoh 24 bulan dengan syarat turut melanggan pelan pasca bayar Gila Unlimited GX68, Unlimited Hero P79, P99 atau P139. Pelanggan yang mendaftar untuk pelan Ultra Unlimited Home Fiber Broadband sebelum 16 Disember 2021 dan lengkapkan pemasangan di rumah pada atau sebelum 15 Januari 2022 juga dapat menikmati langganan bulan pertama percuma. Ada 3 pelan ditawarkan oleh U-Mobile iaitu berkelajuan 100 MB per second berharga RM129 sebulan, 500 MB per second RM199 sebulan dan 1 GB per second RM299 sebulan. Semua pelan datang dengan kuota tambahan bersama kontrak selama 24 bulan. Anda rasa liputan pelan jalur lebar tetap U-Mobile ni laju tak nanti? Facebook umumkan aksesori mata Ray-Ban Stories. Ini merupakan hasil kerjasamanya dengan EssilorLuxottica, pemilik jenama Ray-Ban. Ray-Ban Stories menggunakan bingkai ikonik wafer large, round dan meteor untuk dipilih. Tapi ada suntikan teknologi tinggi di dalamnya. Di penjuru atas bingkai ada sepasang kamera. Satu kamera 5 megapiksel dan satu lagi kamera untuk menentukan kedalaman medan. Kamera 5 megapiksel ini berfungsi untuk merakam video 30 saat. Ia kemudiannya boleh dimuat naik terus ke platform sosial kelolaan Facebook melalui aplikasi Facebook View. Selain video, ia juga boleh tangkap gambar untuk disimpan di dalam storan 4GB yang terbina. Sepasang speaker melengkapi di kedua belah sisi cermin mata dan ada juga mikrofon tersedia. Anda boleh jawab panggilan telefon menggunakannya. Harganya di pasaran terpilih adalah bermula dari USD299 dalam RM1,234 bergantung pada jenis kaca. Cermin mata ni belum ada di Malaysia lagi. Tapi kalau ada, anda nak beli tak? Boleh ambil gambar guna cermin mata kan? Tak perlu buka telefon. Kini pengguna WhatsApp di Malaysia sudah boleh mencuba sendiri ciri terbaru sokongan peranti berbilang peranti tanpa sambungan ke telefon pintar. Tapi, uji atas risiko sendiri sebab ia masih lagi dalam ujian beta. Fungsi WhatsApp multi-device ini membolehkan pengguna menggunakan WhatsApp di peranti lain seperti komputer atau pelayar web tanpa perlukan sambungan internet aktif di telefon pintar utama. Antara perkara yang tidak boleh anda lakukan jika menyertai beta ini adalah melihat lokasi masa nyata pada peranti lain, pin perbualan di WhatsApp web atau WhatsApp desktop, sertai melihat atau reset jemputan WhatsApp group di WhatsApp web atau desktop. Pengguna WhatsApp Business pula tidak boleh mengubah nama perniagaan atau label dari WhatsApp web atau desktop. Dengan ciri baru ni, kalau telefon pintar utama anda habis bateri, anda masih lagi boleh menggunakan WhatsApp di komputer ataupun WhatsApp web untuk berborak. Anda sendiri selalu buka WhatsApp di mana? Telefon ataupun komputer? DJI telah mengumumkan DJI OM5 untuk pasaran Malaysia pada harga RM689. Tangan gimbal OM5 boleh dipanjangkan kepada 21.5 cm untuk sudut panjang yang lebih luas bila anda buat rakaman secara selfie ataupun anda perlukan kedudukan lebih tinggi sewaktu merakam. Kapasiti bateri 1000 mAh.
Gimbal ini mampu menampung beban sehingga 290 gram. Ada kehadiran lubang skru 1/4 inci untuk digunakan bersama tripod. Antara OM5 dan OM4 saya dapati ada spesifikasi yang diturun taraf. Bateri daripada 2450 mAh turun menjadi 1000 mAh. Kemudian, ia tiada lagi jack USB-A untuk mengecas telefon sewaktu digunakan. Harga naik, spesifikasi ada turun. Anda rasa kenapa? Samsung dijangka akan mengeluarkan model kemas kini Galaxy S21 FE tidak lama lagi, tapi ada khabar kurang menarik tentangnya. Laman Sam Mobile telah mendapat salinan buku panduan atau manual untuk Galaxy S21 FE. Selain menunjukkan rupa sebenar telefon, ia juga ada senaraikan beberapa maklumat penting yang ada dan tiada tentang telefon tersebut. Dalam manual itu tidak disebut tentang adanya slot kad microSD di Galaxy S21 FE. Slot kad SIM di dalam manual ini hanya ada satu untuk memuatkan kad SIM bersaiz nano. Perkara ini biasa di Eropah dan kita di Malaysia sering dihidangkan dengan versi dui kad SIM nano. Manual juga menunjukkan bahawa Galaxy S21 FE tiada jack audio 3.5mm. Ia kalis air dan debu IP68 serta menyokong pengecasan wireless dan pengecasan wireless terbalik. Dalam laporan lain, Samsung dikatakan tidak akan meletakkan kepala pengecas di dalam kotak Galaxy S21 FE. Dilaporkan juga model ini akan datang dalam dua jenis SoC iaitu Snapdragon 888 dan Exynos 2100. Samsung dikhabarkan akan melancarkan Galaxy S21 FE pada akhir bulan Oktober 2021. Tempahan awal akan dibuka pada 20 Oktober dan ia mula dijual pada 29 Oktober. Memang banyak model telefon sekarang yang tak bagi kepala pengecas. Tapi, satu masalah juga bila kita ni kena cari kepala pengecas yang lain. Mana satu kekurangan pada Galaxy S21 FE ni yang membuatkan anda fikir banyak kali untuk membelinya? Chevron, pemilik jenama Caltex di Malaysia, melancarkan aplikasi pembayaran mudah alih Caltex Go. Melaluinya, pengguna boleh buat pembayaran dan mengumpul mata B-Points dengan mendaftar kad jernih di dalam aplikasi. Aplikasi ini turut menyediakan fungsi untuk mengesan lokasi stesen Caltex, melihat sejarah dan risik transaksi pembayaran serta menyemak dan menebus mata B-Points. Bagi menggalakkan pengguna mula menggunakan Caltex Go, ada beberapa ganjaran dan tawaran disediakan dalam aplikasi. Untuk pengguna kali pertama, isi minyak sekurang-kurangnya RM30 dengan Caltex Go dan terima tunai RM5 kembali. Sebanyak RM5 lagi tunai kembali boleh diterima apabila pengguna mengisi minyak RM30 pada kunjungan seterusnya. Promosi ini berjalan sehingga 31 Disember 2021 dan dihadkan sebanyak 2 kali sahaja untuk setiap penggunaan. Untuk permulaan, aplikasi Caltex Go boleh digunakan untuk stesen minyak Caltex terpilih di Lembah Kelang sahaja. Anda selalu ke datang Caltex untuk isi minyak? Jika ya, muat turunlah aplikasi ini. Banyak kegunaannya. Kerajaan Jerman telah menghantar cadangan kepada Kesatuan Eropah EU untuk pastikan pengeluar telefon pintar termasuk Apple menyediakan kemas kini keselamatan dan alat ganti selama 7 tahun. Ini untuk pastikan peralatan yang banyak digunakan lebih mesra alam sekitar. Jerman juga mahu alat ganti disediakan pada harga yang munasabah oleh pengeluar. Ini termasuk menyenaraikan harga alat ganti kepada umum dan tak menaikkan harganya. Jerman juga mahukan alat ganti yang ditempah tiba lebih cepat dari 5 hari bekerja. Di samping itu, Jerman menyokong usaha EU untuk memperkenalkan label tenaga dan indeks baik pulih. Ini untuk menunjukkan bahawa betapa mudah tahap membaiki peranti yang boleh dilakukan sendiri oleh pengguna. Perkara ini tidak disenangi oleh pengeluar. Apple, Google dan Samsung meminta untuk kewajipan ini dikurangkan kepada 3 tahun kemaskini keselamatan dan 2 tahun kemaskini fungsi. Mereka menyatakan bahawa ada perkakas seperti bateri dan skrin lebih cepat rosak berbanding komponen seperti kamera dan mikrofon. EU dijangka mahu memperkenal peraturan ini pada tahun 2021. Ini adalah kesinambungan kepada resolusi oleh Parlimen Eropah yang menyokong usul hak untuk membaiki pada November 2020. Anda setuju tak dengan cadangan daripada kerajaan Jerman? Dari segi pengguna, banyaklah kebaikan yang akan kita dapat, kan? Kalau anda perasan di kebanyakan senarai barang jualan akan ada pautan untuk anda pergi ke penjual untuk PM tepi. WhatsApp namakan ciri ini Universal Link. Kalau anda nak hasilkan URL ni sebenarnya senang je. Contohnya, nombor telefon anda 0123456789. Jadi URL-nya akan jadi seperti di bawah. Anda boleh ketahui lebih lanjut mengenainya di portal Soya Cincau BM. Cari sahaja artikel tips cara wujudkan pautan WhatsApp untuk PM tepi terpantas. Kini dapat dilihat semakin banyak negeri telah pun beralih ke fasa 2 dan 3 di bawah PPN. Ini bermakna semakin banyak aktiviti boleh dilakukan. Tapi ingat,
kes COVID-19 masih tinggi. Jadi, pastikan anda sentiasa patuhi SOP ketika berada di luar rumah. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Suria Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Suria Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!